الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر يا كريم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Imam Bilal, khususnya pengurusi surau Kampung Jaya, para AJK, hadirin muslimin, para jemaah muslimin muslimah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izinnya sekali lagi kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ni untuk kita hadir sebagai tetamu Allah. Semoga kita senantiasa dipilih oleh Allah untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala, tidak kiralah di mana sahaja kita berada, kerana itulah tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Itulah yang bermaksud di antara tanda orang yang beriman kepada Allah ialah mereka yang senantiasa berulang alik ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda orang tu beriman kita boleh tengok melalui sejauh mana mereka ini menjadikan rumah Allah sebagai, orang kata apa, tempat untuk mereka mendekatkan diri kepada Allah, ataupun sebagai tempat utama dalam kehidupan mereka. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, malam ni kita nak kongsi beberapa nasihat yang ditinggalkan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala, yang menjadi guru kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kalau kita tengok bagaimana Imam Syafi'i ini nak belajar dengan Imam Malik dah, kayak gitu ceritalah. Baik, kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, yang pertamanya, bukan ilmu yang harus datang kepadamu, tetapi kamulah yang seharusnya datang menjemput ilmu tersebut. Ringkas je. Dia kata bukan ilmu yang mesti pergi kamu. Maknanya bukan kita tunggu ilmu mari kita, tetapi kitalah yang sepatutnya pergi mencari ilmu. Maknanya dalam satu ayat sebut, hendaklah sebahagian kamu, sebahagiannya pergi berjuang, dan sebahagiannya hendaklah kamu keluar menuntut ilmu. Jadi bukan semualah kena pergi perang, sebahagian juga kena belajar. Sebab itu dalam ungkapan ataupun nasihat ini, kita melihat bagaimana satu kisah yang berlaku di antara Imam Malik rahimahullahu ta'ala dan juga khalifah ketika itu. Bila mana khalifah nak belajar ilmu dengan Imam Malik,
dia jemput Imam Malik untuk pergi ke istananya di bumi Baghdad. Lalu dia mengutuskan surat kepada Imam Malik. Tetapi bila mana surat itu sampai kepada Imam Malik tak pergi. Imam Malik tidak pergi ke bumi Baghdad di Iraq, ke istana khalifah, kerana kata Imam Malik, ilmu ni mesti kita datang kepadanya, bukannya ilmu itu datang kepada kita. Tu tengok ketegasan seorang ulama. Lalu akhirnya khalifah hantar anak dia untuk belajar dengan Imam Malik di Mekah. Lalu bila hantar suatu hari berlaku musim haji, ketika itu khalifah datang untuk menunaikan haji, dan diutuskanlah pembantu dia ni jumpa dengan Imam Malik, royak bahawa khalifah ni nak belajar dengan Imam Malik. Lalu Imam Malik kata, mau pesan ke khalifah kena mari awal sikit, pasal majlis ilmu aku ni orang ramai. Jadi kalau dia mari lambat, aku bimbang dia kena duduk belakang. Lalu royak kepada khalifah, kuliah aku lepas asar, kata Imam Malik. Lalu bila disampaikan kepada khalifah, sampai masa khalifah pun mari awal. Macam kita ni lah, mari awal. Bila nak start kuliah, lalu Imam Malik tengok ada seorang yang duduk atas kursi. Jadi khalifah kan duduk atas kursi. Bila duduk atas kursi, Imam Malik kata, aku tidak akan mulakan. Mula-mula Imam Malik nak start dah, nak suruh anak murid dia baca kitab. Kitab Muwatta. Kata, aku tidak akan mulakan majlis ini sehinggalah khalifah turun daripada kursi dia. Bila dengar gitu, khalifah pun terus duduk bawah. Lepas tu barulah Imam Malik minta anak murid dia ni baca hadis yang dihimpunkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta ni. Anak murid dia pun baca. Lalu dia pun syarah hadis tersebut. Syarah sanad, syarah matang. Ingat masa belajar di Mesir, ada seorang dipanggil muhaddis dia Al-Hafiz, lupa nama syekh tu. Dia mengajar di Iskandariah. Anak murid dia ni Allah, penuh masjid. Kalau masjid Geliga tu penuh pas bawah. Masjid dia ni besar lagi pada masjid Geliga noyaknya. Tapi penuh orang. Dia dah bawa kitab. Ada kitab dia. Hadis ni dalam kepala otak dia Imam Bukhari. Dia mengajar Sahih Bukhari. Dia baca hadis ni bukan macam kita. Macam kita, an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah. Dia baca berapa sanad, berapa orang yang meriwayatkan hadis tu. Siapalah kepada Nabi. Haddatsana. Barulah qala Rasulullah. Kita padang seorang jelah. Tu pun bacalah buku. Mana segi tak? Mana segi tak? Mungkin dia tak gitu bro. Dia ngaji di Australia lama. Tak nge-share. Mungkin. Ayah cik. Ngapa hadis banyak? Kan Syekh Ghazali? Maknanya panjang tau sanad. Tu baru panggil muhaddisin tau. Kita ni muhafizin tau. Yang bukan muhafizin. Muqari'in yang membaca.
Jadi bila gitu tuan-tuan sekalian, bila Imam Malik bila anak murid dia baca, Imam Malik pun syarah. Sebab tu kita selalu sebut kan. Tapi kita di Malaysia ni tok guru je bawa kitab. Nak. Kalau di Mesir ke, di Mekah ke, syekh-syekh ni dak bawa kitab. Pasal kitab tu duduk dalam dada dia dah. Tu dia panggil ilmu fis sudur. Ilmu dalam dada. Tak salah sikit nak dibaca. Macam ke syekh di Iskandariah tu hamba lupa nama dia. Tengok kita nama syekh pun lupa tau. Saya kata nak hadis tau. Penuh orang tegur dia. Orang tegur dia, syekh salah hadis mu. Dia kata benda kitab mu salah. Sampai setara tu. Kalau tak percaya, awak ambil kitab mu sini. Awak ambil kitab sini, awak ambil 2-3 kitab lain. Tunjuk. Betul sungguh. Kitab orang tegur tu salah. Tu baru ia bisa. Tahu? Kita hak depan kitab pun, hak depan kitab dah kita salah baca. Tahu? Quran hak depan mata dah pun tahu. Hak panjang kita pendek, hak pendek kita panjang. Tahu? Bagi atas, bagi bawah. Nak gambarnya jernih hati orang Arab. Mana syekh-syekh dinu memang dah bawa kitab kalau hadis ni, kalau Al-Hafiz Muhaddisin ni dia memang dah bawa kitab. Sebab yang bawa kitab adalah anak murid. Baru betul maknanya anak murid belajar daripada tok guru. Kita di Malaysia ni tok guru belajar daripada anak murid. Asal anak murid bijak dia tok guru. Sebab tok guru bawa kitab, anak murid dak bawa kitab. Dak mari ngajar di SKJ ni. Syekh-syekh belaka tu. Komen tau. Lepas tu kalau bos mari lekeh-lekeh nak bagi kuliah di SKJ ni minta maaf tau. Ni tegur demo tau. Muslimat dengar je tu tau. Dalam dia tulis dah tak salah ni tau. Baik. Jadi bila selesai kuliah, habis kuliah, Imam Malik pergi jumpa dengan khalifah. Dia kata, wahai khalifah, aku tidak ada niat untuk menjatuhkan maruahmu kerana meminta kepadamu untuk turun daripada kursi tadi. Tapi aku nak maklum kepadamu bahawa dalam kitab Muwatta ini yang aku karang ni, di dalamnya ada hadis Nabi, ada ayat-ayat Quran. Maka adalah tidak baik dan tidak elok makhluk duduk lebih tinggi daripada kalam Allah dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya setara tu bro. Sebab tu kalau penuh ingat Syekh Nuruddin tau. Sehingga kan penuh dia tak pergi di kuliah di universiti ni. Pasal apa? Pasal anak murid ni duduk tinggi pada dia dalam dewan kuliah. Kalau dewan kuliah ni, dewan kuliah utama ni biasanya kan dia kursi dia kan macam ke stadium, macam daripada atas turun bawah kan. Syekh Nuruddin kata tak molek. Pasal apa? Pasal anak murid duduk lebih tinggi daripada guru. Tengok macam mana adab. Adab. Jadi sebab itulah ilmu ni kita kena pergi belajar. Bukannya kita menunggu ilmu datang kepada kita. Tak ada mulut. Barulah di sana ada keberkatan. Sebab tu kalau kita tengok ulama-ulama dulu sanggup jalan kaki. Macam seorang muhaddisin yang nak belajar, yang nak habis hadis, sanggup jalan berbulan-bulan semata-mata nak ambil hadis ni. Imam Bukhari sebulan jalan kaki nak ambil satu-satu hadis ni. Ilmu ni bukan satu benda yang mudah. Kita kadang-kadang duduk tepi surau kita tak mau mari ni molek. Tak apalah pasal Haji Nazri dia buat online dah.
Nah, bukan kata tak boleh tengok belajar ke online dah, boleh. Cuma lebih barakah bila mana kita berdepan dengan guru. Nah, barulah di sana ada keberkatan, pahala pun berbeza. Nah, kita mari ke rumah Allah, duduk dalam majlis ilmu. Nah, berbeza kita duduk rumah, nah, tengok kuliah dalam telefon. Sebab kita, kalau kita dah faham, kita tak boleh nak tanya. Mungkin boleh tapi tak semualah. Nah, boleh dijawab oleh guru. Tapi kalau kita duduk depan, bila kita tak faham, kita boleh tanya dia. Nah, sebab tu ilmu ni kita kena mari, kita kena pergi. Nah, sebab tu kalau kita tengok Imam Syafi'i ni, penuntut ilmu dia di bumi Mesir, padahal dia duduk di Palestin. Ya, Imam Syafi'i. Sebab tu mahkam dia di Kairah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Yang kedua, kata Imam Malik, pelajarilah adab, yakni budi pekerti, sebelum mempelajari suatu ilmu. Nah, maknanya sebelum kita nak belajar ilmu, kena belajar adab. Sebab tu kalau kita tengok Imam Syafi'i ni, dia kata 20 tahun aku berkhidmat kepada guruku Imam Malik. 2 tahun sahaja aku mempelajari ilmu daripadanya. Selebihnya aku mempelajari adab daripada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Maknanya 18 tahun dia belajar adab, 2 tahun dia belajar ilmu. Ni Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sebab tu waktu dia nak belajar dengan Imam Malik ni, dia pergi jumpa dengan Imam Malik. Bila disapa, dia tanya mana rumah Imam Malik. Orang pun pergi tunjuk. Dia disapa rumah Imam Malik, dia beri salam. Keluarlah pembantu Imam Malik tanya. Dia tanya, Imam Malik ada tak? Tok guru ada tak? Tak, saya mari ni ada hajat nak belajar dengan Imam Malik. Lalu pembantu Imam Malik ni masuk dalam, tunggu kejap aku nak pergi tanya tok guru. Dia kata, "Hei Imam, ada seorang mari nak belajar denganmu." Imam Malik kata, mau tanya dia, sudahkah dia menghafal kitab Muwatta'? Kitab yang aku tulis, kitab Muwatta' yang telah aku tulis. Kalau dia kalau dia dak belajar lagi, kalau dia tak hafal lagi, maka suruhlah dia hafal dulu, barulah dia mari belajar dengan aku. Lalu Imam Malik, pembantu dia pun keluar, jumpa dengan Imam Syafi'i. Dia kata, tok guru royak, kalau mu nak belajar dengan Imam Malik, dengan tok guru, mu kena hafal dulu kitab Muwatta', baru mu boleh mari belajar. Imam Syafi'i kata, kesemua hadis yang dihimpunkan oleh Imam Malik telah berada di dalam dadaku. Dia pun pergi royak mula ke Imam Malik. Tok guru, dia kata ada belaka dah dalam dada dia. 1300 lebih hadis. Kejut Imam Malik. Allah, hebat anak murid ni. Tu baru je. Pasal tu Imam Syafi'i ni, bila Imam Malik kuliah depan ni, dia duduk belakang, dia tidur. Kan dia tidur, dia jam mata. Sebab apa? Sebab dia nak menghayati. Dia nak menghayati. Imam Syafi'i ni kalau baca buku, dia tak boleh buka dua-dua belah. Dia kena tutup sebelah. Kalau dia buka dua-dua belah tu masuk apa dia? Maknanya terangnya hati dia. Kita tak akan nak hafal, benuk semacam. Jadi hati kotor. Mana? Netizen mungkin hati tak kotor. Mana-mana nak tengok live tu, tolong share. Share, like, share, subscribe, like and share. Ya naik ni apa ni? YouTube, YouTuber Nazri ni. Baik, jadi tu
keadaan. Maknanya sebelum pergi ngaji tu Imam Syafi'i dah hafal dah kitab Muwatta. Baik. Baik, tuan sekalian, kena belajar adab. Sebab tu kalau kita tengok dulu, budak-budak zaman dulu lah, dak cerdik mana, tapi adab dan akhlak dia ni tinggi. Maknanya payah nak cari hak deraka ke ayah ni. Nak deraka ke ayah mak dengan ayah, nak deraka ke orang tua ni, payah nak cari zaman dulu. Tapi budak lain ni cerdik, tapi akhlak Allah dah outstanding. Derhaka ke mak ayah, cakap kasar dengan mak ayah, tak ada akhlak. Tapi orang dulu tak berapa cerdik mana. Kita ingat lagi dulu nak boleh SPM 10A, nak cari seorang sekampung dulu bukan dikira A, dulu dikira pakat satu. Dikira aggregate. Nak boleh pakat satu, nak cari dalam sekampung nak boleh pakat aggregate Ia paling rendah kali aggregate 24. Saya pakat satu. Salah 25 tu pakat 2 lah. Aggregate 25 aggregate pakat 2. Kita alhamdulillah lah nak boleh gak akak satu dah. Odo-odo. Tapi nak royaknya bahawa tapi orang dulu nak cari derhaka ke mak ayah ni payah tau. Sebab tu dalam sekampung nak cari orang belajar U dulu, Allah tau. Kalau boleh belajar U tu memang glamour lah dulu. Tau. Tahun 90-an dulu lah. Lepas dia tu ramai budak cerdik tau. Berderu-derang budak cerdik. Maknanya kalau kira cerita masuk U and learning ni orang dah heran. Pula dia tanya pula mu U mana ataupun mu ambil kos kenapa. Dulu orang kira kos kenapa pun kos pertukangan ke, kos masukkan ke asalkan boleh masuk U. Pasal payah nak masuk U dulu. Tapi adab orang-orang dulu sangat tinggi. Hormat ke orang tua. Learning dia je ke orang tua learning. Sebab tu ulama sebut kalau kita kena banyak belajar adab ni lah. Kalau kita jumpa dengan orang yang lebih tua daripada kita, maka kita kena orang kata bersangka ataupun kita kena letak dalam hati kita, dia ni seorang yang banyak ibadat kepada Allah. Dia ni mesti orang yang dekat dengan Allah, mesti banyak ibadat yang telah dia buat kepada Allah. Kalau kita jumpa orang muda pula, kita kena apa? Kita kena kata Allah, dia ni mesti dosa dia tak banyak dengan Allah Ta'ala. Sebab tu barulah kita akan bersangka baik dengan semua orang. Barulah kita boleh bina akhlak yang baik di kalangan masyarakat. Tapi masalah hari ni, kita bila jumpa dengan orang ni, bila dengan orang tua, kita kata mesti banyak dosa. Bila kita jumpa dengan orang muda, kita pula, kita kata ni mayang, mesti mayang ni cuakas makin beza. Sedangkan ulama pesan kita kalau jumpa orang tua, kita kena anggap mereka ni, kedudukan mereka ni lebih tinggi kerana ibadat yang telah mereka lakukan. Adapun bila kita jumpa dengan orang muda, kita kena anggap dia ni kurang dosa daripada kita. Barulah kita kita boleh hormat orang yang ada di sekeliling kita. Dan kalau budak-budak ulama ajar, kita kena menyayangi mereka. Itu baru betul. Jadi tuan-tuan sekalian, pelajarilah adab sebelum kita mempelajari sesuatu ilmu.
Baik, yang ketiga, pengetahuan tidak datang tetapi anda harus mencarinya. Maknanya kalau kita duduk saja, kita dok baca buku, kita tidak akan dapat ilmu. Tetapi kalau kita baca, kita dengar, maka barulah kita akan dapat ilmu. Yang jadi masalah hari ni, kita malah belaka, dengar malah, baca malah. Padahal hari ni paling senang untuk dapat ilmu. Tekan je YouTube ada. Kalau TV pula macam-macam lah. Tanyalah Ustaz Al-Kuliah lah, macam-macam ada tau. Tapi kita lah sebab rajin telajuk. Yang keempat, sesungguhnya ilmu ini adalah daging dan darahmu, dan pada hari kiamat kelak kamu akan ditanya tentangnya, maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambilnya. Sebab tu Nabi sebut tidak berganjak kaki anak Adam sehingga dia ditanya tentang 4 soalan. Yang pertama tentang kehidupan, yang kedua tentang umur remaja, yang ketiga tentang ilmu. Adakah kita belajar ataupun kita sampah dok ke orang lain? Macam hak malam ni ke kita dengar diri kita je, kita dok sebar kepada orang lain, rugi lah. Sedangkan ilmu ni dia boleh jadi ilmu yang tafa'u bih bila kita menyebarkannya kepada orang lain. Dok kira lah ilmu mendapa pun. Sebab tu ilmu ni jangan kedekut. Rugi. Pasal ilmu itulah juga yang boleh tolong kita bila mana kita mati. Idza mata bani Adam in qata'a amalihi illa min salas. Sadaqatun jariyah. Ilmu yang tafa'u bih wa waladun salihah wa yad'u lahu aw kama qala. Bila mati anak Adam, terputus amalan kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah, yang keduanya ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiganya anak yang soleh yang mendoakan untuk kedua-duanya, kedua ibu dan ayah. Jadi sebab tu ibu-ibu kalau pandang masuk yang kedekut ilmu. Ni gok sayang kek gi kang, kalau kita ajar dia kan, dia pandai, dia buka kedai, dia kaya pula. Kedekut kita sayang, rugi lah. Selagi mana orang ambil manfaat daripada ilmu yang kita ajar, maka selagi itu kita akan dapat pahala. Walaupun kita mati dah, ilmu tu tersebar, maka kita akan dapat pahala berpanjangan. Macam Syekh Nazri mungkin kalau malam esok ia mati, katakan kita terima grup WhatsApp Al-Fatihah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah kembalinya seorang sahabat kita jemaah SKJ, Ustaz Nazri, dan jenazah akan disembahyangkan lepas asar esok. Contoh. Tak ada orang rakan kita pandai. Tapi at least maknanya channel dia tu sentiasa ada. Dan orang buka, orang ambil manfaat. Selagi mana channel tu hidup, selagi itulah dia akan dapat pahala. Padahal dia nak mengajar pun. Sambil-sambil tengok tu dia tidur. Contoh ni duk tidur ni. Netizen jangan salah sangka pula. Terang mata, terang mata. Sebab tu ilmu ni duk nanti ni lagi senang nak sebar ilmu. Tuan-tuan suruh orang selawat. Contoh kita update status. Facebook ke, tak kira lah Twitter ke. Kita sebar, suruh orang selawat. Maknanya saya menyeru kepada sahabat yang ada dalam list friend saya ni, saya nak ajak semua sahabat, marilah sama-sama kita berselawat sekurang-kurangnya 100 kali, kalau boleh 1000 kali sehari. Kita pun tulis Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba orang hok baca, list kita 3,500 orang tu, maknanya 1,000 orang baca.
Dan banyak ni kita akan dapat. Kalau 1000 orang baca selawat 1000 kali sehari, kita dah dapat 1,000,000 pahala. Dengan asbab kita tulis je. Nah, dan selagi benda tu orang ambil dan orang baca, orang selawat, selagi itulah kita akan dapat pahala. Nah, ilmu ni dak nanti kita jadi ustaz baru kita nak ajar orang. Nah, ilmu ni Nabi kata balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walaupun sepotong ayat. Tuan-tuan tulis je apa pun. Tuan-tuan kongsi. Apa pun. Dalam status Facebook ke, Twitter ke, WhatsApp ke, tulis, share dalam grup. Tiba-tiba orang dengan asbab tulisan kita tu orang ingat pada Allah. Pahala Syekh. Ataupun dengan tulisan kita tu orang ikut. Pahala. Sebab Nabi sebut siapa yang menunjuk satu jalan kebaikan lalu dia diikuti, maka orang yang tunjuk kebaikan itu juga akan dapat pahala sama seperti orang yang beramal tersebut dengan asbab ilmu yang disebarkan. Jadi jangan kedekutlah, simak share dalam grup. Hari ni saya nak share buat ikan singgang masuk asam. Tak kira lah. Saya nak share buat jepuk ni jadi sedap. Tiba-tiba orang beramal ilmu, orang ambil manfaat. Sebab tu jangan kedekut ilmu. Rugi lah kita. Rugi. Dan kita kena tengok, kata Imam Malik, kita kena tengok siapa tok guru kita. Dan guru-guru ni lah juga akan bersaksi di hadapan Allah, dia adalah anak murid aku, dan sebagainya lah. Baik. Yang kelima, kata Imam Malik, ilmu tidak boleh diambil dari 4 orang, kata Imam Malik. Yang pertama, orang bodoh yang nyata kebodohannya. Emang ia jahil. Jangan ambil ilmu daripada orang bodoh ni. Lepas tu sahibul hawa. Siapa dia? Pengikut hawa nafsu, yang mengajak agar kita mengikuti hawa nafsu ni. Jangan. Yang ketiga, orang yang dikenali dustanya dalam pembicaraannya dengan manusia. Jenis cakap pelawak, cakap bohong. Jangan ambil. Walaupun dia tidak pernah berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, seorang yang soleh dan mulia tapi tidak mengetahui hadis yang ia sampaikan. Dia ni bagus dah, mulia dah, tapi dia tak tahu paleka dia cakap benda apa. Sebab tu beza abid. Abid dengan soleh. Abid dengan ulama beza. Abid ni orang yang beribadah. Soleh bagus, tapi tak ada ilmu. Sebab tu kalau kita tengok kisah yang bunuh orang, kisah Taubah, yang bunuh orang 99 orang. Dia mula-mula dia pergi jumpa dengan abid. Dia tanya abid, lagu mana aku nak taubat ni? Abid, pasal apa? Pasal aku bunuh orang 99 orang dah. Lalu abid ni kata, tak ada peluang dah. Neraka dah mu. Pasal apa? Pasal dia hanya ahli ibadah tapi dia tidak ada ilmu. Lalu lelaki ni pun bunuh pula dia. Cukup sekata orang. Lepas tu baru kita jumpa dengan ulama. Ulama ni kata boleh, tetapi dengan syarat kamu tak boleh duduk dalam kampung, kamu tak boleh duduk di kalangan orang-orang yang jahat. Sebab apa? Sebab ia tidak akan membantumu untuk bertaubat. Mu kena berhijrah, mu pergi ke negeri ni, dan di sana mu bertaubatlah. Di sana ramainya orang-orang baik. Lalu dia pergi dalam perjalanan mati. Ni kisah taubat. Baloh pula 2 orang malaikat. Seorang nak bawa pergi syurga, seorang lagi nak bawa pergi ke neraka. Lalu akhirnya Allah Ta'ala utuskan lagi seorang malaikat buat pengadilan. Kalau dia ni dekat dah nak sampai ke negeri yang dia nak taubat, maka bawalah dia masuk dalam syurga.
Tapi kalau jauh lagi, maka bawalah dia ke dalam neraka. Dah. Bila ukur dekat dah nak masuk syurga. Dah, dekat dah apa ni? Negeri dah dia nak taubat. Lalu dibawa dia masuk ke dalam syurga Allah. Dah. Dalam kisah ni juga nak tunjuk bahawa masuk syurga ni dengan rahmat Allah. Dah. Dengan rahmat Allah. Taubat dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Imam Malik sebut lagi apa dia? Dia kata sunnah itu bagaikan bahtera Nabi Nuh. Barang siapa yang menaikinya maka ia akan selamat. Barang siapa menyelisihinya maka ia akan tenggelam. Dah. Hari ni orang duk bala. Duk bala orang ni kata orang ni tak betul, ni kata orang ni tak betul tau. Sebab tu Nabi sebut dah kan, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kamu dua perkara, nescaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya seandainya kamu berpegang kepada keduanya. Itulah Al-Quran dan juga sunnahku. Baik, sebab tu tuan-tuan sekalian, yang paling afdal ialah kita beramal dengan hadis yang benar-benar sahih, tu yang paling afdal. Hadis mutawatir. Sebab tu Imam Nawawi sebut hadis dhaif ni boleh kita jadikan sebagai fadailul a'mal. Maknanya untuk kita sekadar untuk kita beramal, tapi ianya tidak boleh kita jadikan sebagai hujah. Dhaif ni pula kita kena tengok pula. Jangan sampai ianya palsu. Sebab tu kita kena ngaji lah, yang pentingnya ngaji. Kita nak cyber, kita kena cek dulu. Hadis ni palsu ke tak? Kalau sekadar dhaif, boleh dimaafkan lah. Tapi kalau cyber hak palsu, kita telah berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah. Nabi sebut man kazzaba alayya muta'ammidan maq'adahu minan nar au kama qala. Nabi sebut barang siapa yang berdusta atas nama diriku. Hak aku dak kata, dia kata aku kata. Hak aku dak buat, dia kata aku buat. Hak aku dak akui, dia kata aku akui. Mana sengaja dia tahu dah benda tu tak betul. Maka dia telah menempatkan dirinya daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Sebab tu kita kena cek betul. Sebab tu tuan-tuan sekalian, selagi mana dalam perbahasan bab fiqh ni, sebenarnya selagi mana ianya tidak melibatkan akidah, tak payah balah. Sebab tu kalau kita tengok imam dulu, walaupun mereka berselisih pendapat, tapi mereka tak balah. Kita nak cerita satu kisah antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i sebagai penutup. Satu hari Imam Malik ni, Imam Syafi'i jumpa dengan Imam Malik. Ditanya, "Syekh, rezeki kita ni mari dengan usaha dulu ke ataupun sekadar beramal kita akan dapat rezeki?" Jawab Imam Malik, orang yang beramal, orang yang dekat dengan Allah, selalu berdoa dengan Allah, dengan amalan-amalan dia, maka Allah Ta'ala akan beri rezeki kepadanya. Lalu Imam Syafi'i kata, pada pendapat aku, Syekh, kita kena usaha dulu, bekerja dulu, bukan kata beramal saja baru kita akan dapat rezeki. Lalu Imam Malik kata, oh iya ke? Tapi pendapat aku, kita beramal, kita berdoa dekat dengan Allah, kita akan dapat rezeki, Allah Ta'ala akan beri rezeki kita. Tapi Imam Syafi'i tak setujulah. Tapi Imam Syafi'i tak kata tak setuju dengan guru dia. Cuma dalam hati dia kata, aku akan buktikan kepada Tok Guru bahawa kita kena usaha dulu, barulah kita akan dapat rezeki. Kita usaha, kita berdoa, baru Allah Ta'ala beri rezeki. Dia pun kata, dah kalau gitu tak apalah Syekh. Syekh kata kena doa dulu. Tapi pendapat saya kena ni dulu. Tak balah pun. Dia pergilah tinggal Imam Malik.
Dia pun tinggal Imam Malik, dia jalan. Dalam masa yang sama dia cari ada dok peluang-peluang kerja Sebab dia nak bukti ketuk guru dia. Dia pun lalulah satu kebun anggur. Tiba-tiba tuang kebun anggur tu panggil dia. "Hei pemuda, mari sini kejap." Dia pergi. Apa dia? "Aku ni kekurangan pekerja sekarang ni. Buah anggur aku banyak lagi dok putih. Mu nak dok aku nak tawarkan kepadamu pekerjaan dan aku akan bayar gaji kamu." Imam Syafi'i kata inilah peluangnya. Bukan dia suka dapat kerja tu, tapi inilah peluangnya. Aku nak buktikan kepada tok guru aku, kena kerja dulu baru rezeki tu akan mari. Dia pun kerja, kutip buah anggur semua sekali, siap kerja. Tuang kebun pun berilah dia upah, beri upah dan beri anggur kepada dia. Banyak anggur ni besar-besar. Dia pun suka ni. Aku nak pergi balik tunjuk ke tok guru aku ni. Dia pun bawa anggur pergi jumpa Imam Malik. Bila pergi jumpa Imam Malik, dia pun kata, "Wahai Imam, ni aku nak royak kamu. Tadi aku jalan lepas aku jumpa denganmu, aku pun keluar, aku jalan-jalan, ada orang panggil aku. Dan bila orang panggil aku, orang pun tanya aku nak kerja ke tak. Aku kata nak lah. Tengok, lepas aku bekerja dengan asbab aku kerja ni, tengok Tuhan beri rezeki kepada aku ni, tengok ni. Banyak ni. Tapi dia highlight, dengan kerja ni aku dapat rezeki Tuhan beri. Dan mu ambil lah, mu makan lah. Buah anggur aku dapat. Imam Malik pun tengok buah anggur, Imam Malik pun baca bismillah, makan. Imam Malik makan ni, lepas Imam Malik ambil, Imam Malik suka. Ambil pula, makan pula, suka pula. Lalu Imam Syafi'i kata, "Apa mu suka Syekh?" Dia kata, "Aku suka ni nak royak kamu. Sebenarnya waktu aku nak keluar menyampaikan ilmu tadi, hari ni panas, terlalu panas. Jadi aku niat dalam hati aku, aku berdoa dalam hati aku, aku minta pada Allah, sedaknya lah, wahai Allah, kalaulah ada orang hantar buah anggur pada aku hari ni, boleh aku makan sejuk tekuk aku." Bila Imam Syafi'i dengar gitu, barulah Imam Syafi'i faham. Tuan-tuan faham tak? Faham? Maknanya Imam Malik ni doa orang hantar buah anggur. Jadi aku nak royak kamu, aku tak kerja pun, tapi aku boleh makan buah anggur ni. Mu pergi kerja, baru mu dapat buah rezeki. Lalu masing-masing pun pakai suka. Kakak. Maknanya Imam Malik pun betul, Imam Syafi'i pun betul. Sebab tu jangan baloh. Ni kita duk baloh kata aku betul, ni betul. Mu salah, ni salah. Benda fiqh ni tak payah baloh. Benda khilafiyah kan. Lainlah kalau ada nas. Nas yang qat'i, kata hak ni haram, hak ni halal. Ni duk baloh. Sampai bila dak selesai benda khilafiyah. Masing-masing tidak mahu berlapang dada, payah lah. Kerana Haji Nazri duk baloh mazhab. Kalau kita duk Mekah pula, lain pula jadi tau. Boleh ada kita boleh ikut. Imam Mekah bismillah dak baca. Bahang alhamdulillah. Boleh ada kita mayang khusyuk, boleh ada tau. Apa dak pergi syarah. Mayang Mekah dak sah ni. Asal kata imam dia dak baca bismillah. Allah Ta'ala tahu dah kalau Allah Ta'ala nak letak seorang imam yang menyebabkan orang lain semayang dok sah belaka seluruh dunia ni. Tapi benda khilaf kan. Tak ada masalah benda tu. Tapi kalau kita royak gini ni, kira orang kata Ustaz Osama ni Wahabi ni. Jeng. Pakai aku kena Wahabi pula lagi kan tau. Payah gok tau. Kita hari ni kadang-kadang bila sesuatu benda tu tidak sependapat dengan pendapat kita terus tulis jari. Ni set Wahabi dah ni.
Tak payah baloh. Sebab tu almarhum Tok Guna Aziz sebut benda, kalulah kita beramal dengan apa yang Nabi suruh kita buat ni, kita tak ada masa, tidak ada benda lain yang kita boleh buat, melainkan kita beramal je apa yang Nabi suruh. Selawat lah tuan-tuan. Selawat banyak. Selawat ni Allah, semua benda kalau kita selawat ni Allah Ta'ala mustajabkan semua hajat kita. Habis kita malas nak selawat, nak ngopak acing, ngopak kata korang, kata apa, bersangka buruk dengan orang. Tengok Cikgu Zali, kita kata Cikgu Zali ni berat nanang. Mana Cikgu Zali? Nak buat cetong Cikgu Zali ni. Apa ni, JPKK apa lagu ni. Kita bersangka buruk, banyak bersangka buruk dengan orang tau. Sebab tu tuan-tuan, saya pesan pada diri saya dan juga semualah, jangan kita ambil hak orang. Jangan sekali-kali kita ambil hak orang. Dok pasal-pasal. Kalau duk silap siapa dia sebut, seorang ulama sebut, dia kata benda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menghitung tentang amalan orang lain, melainkan Allah Ta'ala akan menghitung amalan kita sahaja di hari akhirat nanti. Sebab tu janganlah kamu sibuk untuk memperkatakan hal orang lain dalam kehidupanmu. Baiklah kamu sibuk tentang dirimu sendiri. Baik kita cara diri kita, lepas dok kita nak jawab dalam kubur esok ni. Kalau kata kita mati malam ni bayi, lagi dua kali dah duk sebut mati aja lagi. Kalau kata mati sungguh lagi, minta maaf banyak areh. Sama ada saya atau mau. Tidak tahu Gana lagi kita duk kata kepada lagi, tengok-tengok ni laki jadi abaki dak abaki kat ayah cik duk geruk dah belakang tu. Antara ketiga orang ni. Sebab tu baiklah ibu-ibu, pada kita duk cara hal orang lain, duk cara jiran tangga kita, anak orang. Baiklah kita cek diri kita ni berapa kali kita khatam Quran. Ni Quran dak baca. Kata korang je kita ni. Kata korang ambil sibuk hal orang, ngopak hal orang, fitnah orang. Tak kira lah. Sedangkan Sayyidina Umar sebut, hasibu qabla an tuhasab. Hisab dirimu sebelum dihisab di hadapan Allah. Masuklah kubur, malaikat tanya pasal kita. Dia tak tanya, Nazri buat apa? Dia tak tanya. Ayah cik buat apa? Dia tak tanya. Dia tanya mu mayang mu buat amal dia tanya mu. Dia tak tanya orang lain. Jadi muhasabah diri kita lah sebelum kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita fikir gitu selamat tak ada dendam, hasad tak ada, dendam tak ada, benci ke orang tak ada. Yang jadi masalahnya kita ni banyak kita cara orang. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, saya kira cukuplah sekadar tu untuk malam ni. Mudah-mudahan peringatan itu khususnya buat diri saya dan juga tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan kita dapat melakukan perubahan dan terbaik dalam diri kita, yang insya-Allah kita mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, yang insya-Allah mudah-mudahan juga kita mendapat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala di atas perkongsian kita pada malam ni insya-Allah. Saya mohon kemaafan jika di sana ada kesilapan, kesalahan, kelemahan dan sebagainya. Apa yang baik daripada Allah, yang lemah itu adalah kekurangan di saya dhaif ini. Dekatnya daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Qul qala hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'sula.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.